mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini, nama Facundo Garces kembali menjadi tumpuan selepas satu lagi gelombang fitnah dilemparkan oleh segelintir penyokong bola sepak Indonesia di media sosial. Kali ini fitnah yang ditaburkan jauh lebih teruk sehingga menimbulkan salah faham besar tentang status kelayakan pertahanan kental Harimau Malaya itu. Walaupun sudah jelas proses naturalisasi beliau sah mengikut Undang-Undang FIFA dan Persekutuan Bola Sepak Malaysia FAM, masih ada pihak yang cuba meruntuhkan imej Garces dengan pelbagai dakwaan yang tidak berasas. Sejak melakukan debut bersama skuad kebangsaan Malaysia dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada Jun lalu, Garces tampil sebagai wira di bahagian pertahanan. Beliau bukan sahaja memimpin benteng Malaysia dengan penuh yakin, malah berjaya mengekang serangan Vietnam sehingga Harimau Malaya menang bergaya 4-0. Aksi itu melonjakkan reputasi Garces dalam kalangan peminat bola sepak tanah air dan ramai yang melihatnya sebagai salah satu tonggak baharu pasukan kebangsaan. Namun dalam masa yang sama, kejayaan itu juga membawa kepada kecemburuan pihak lawan, terutamanya sebahagian penyokong Indonesia yang masih sukar untuk menerima kebangkitan Malaysia. Fitnah terbaru ini bermula selepas satu laporan dari portal Sepanyol, El Correo, yang menyiarkan petikan kenyataan Garces mengenai asal-usul keluarganya. Dalam wawancara tersebut, Garces berkata beliau tidak pernah terbayang akan mewakili Malaysia kerana moyangnya berasal dari Malaysia. Petikan inilah yang dijadikan senjata oleh segelintir penyokong Indonesia untuk mendakwa bahawa Malaysia telah melanggar statut FIFA, kononnya kerana Garces hanya mempunyai pertalian sehingga ke peringkat moyang atau nenek buyut. Menurut mereka, hal ini tidak membolehkannya beraksi bersama Malaysia. Hakikatnya dakwaan itu sangat mengelirukan. Media Argentina seperti Radio Gol sebelum ini sudah melaporkan bahawa hubungan Garces dengan Malaysia adalah melalui neneknya, bukan sekadar moyang. Malah dokumen rasmi yang dikemukakan FAM kepada FIFA ketika proses pendaftaran turut mengesahkan pertalian tersebut. Atas dasar itulah FIFA meluluskan permohonan Garces untuk menyarung jersey Harimau Malaya. Jika benar ada penipuan, mustahil FIFA akan memberikan lampu hijau kerana badan induk itu sangat ketat dalam menilai dokumen naturalisasi. Namun, penyokong Indonesia tetap menggunakan naratif nenek buyut untuk menyerang Malaysia. Mereka mendakwa proses ini satu bentuk manipulasi yang sengaja dilakukan oleh FAM demi menguatkan pasukan. Malah, ada juga yang menuduh Malaysia sedang mengulangi kes Timor-Leste pada tahun 2017 apabila negara itu digantung kerana mendaftarkan pemain yang tiada langsung kaitan sah dengan negara berkenaan. Tuduhan seperti ini jelas tidak masuk akal kerana Malaysia sudah berulang kali menegaskan semua pemain warisan termasuk Garces sah mengikut statut FIFA. Presiden FAM Datuk Muhammad Johari Ayub pernah mengulas bahawa semua dokumen pemain warisan berdarah Malaysia telah diperiksa oleh FIFA sebelum sebarang kelulusan diberi. Beliau menegaskan jika ada masalah, sudah tentu FIFA tidak akan meluluskan permohonan mereka. Kenyataan ini membuktikan bahawa tuduhan yang dilemparkan oleh penyokong Indonesia hanyalah cakap kosong. Media Malaysia sendiri tidak berdiam diri apabila kontroversi ini semakin menjadi-jadi. Akhbar New Straits Times menempelak dakwaan bahawa Malaysia akan dikenakan hukuman oleh FIFA. Mereka menyifatkan tuduhan itu lahir daripada rasa cemburu terhadap prestasi cemerlang skuad negara. Artikel bertajuk Let's Shut Out the Noise and Let the Roar Continue menekankan bahawa Malaysia tidak perlu melayan tohmahan yang sengaja dicipta untuk mengganggu fotos pasukan. Paling penting, Harimau Malaya perlu terus mara dengan semangat baharu tanpa menoleh kepada suara-suara sumbang dari luar. Apa yang lebih menyedihkan, serangan terhadap Garces ini berlaku di media sosial sehingga menyentuh maruah keluarga beliau. Ada yang mempersoalkan asal-usul keturunannya dengan kata-kata kesat seolah-olah beliau tidak layak menjadi sebahagian daripada Malaysia. Realitinya, proses warisan adalah sesuatu yang sah dan diiktiraf oleh FIFA. Banyak negara lain seperti Jepun, Qatar, Maghribi dan Algeria turut menggunakan khidmat pemain berdarah campuran atau keturunan untuk memperkuatkan pasukan. Tetapi mengapa Malaysia sahaja yang menjadi sasaran fitnah? Jawapannya mudah.
Ia adalah kerana Malaysia kini sedang berada di landasan yang betul. Projek Revolusi Harimau Berlayar yang diusahakan di bawah pengaruh Tunku Mahkota Johor mula menampakkan hasil. Kehadiran pemain seperti João Figueiredo, Rodrigo Holgado dan ramai lagi muka-muka baharu telah membuatkan Harimau Malaya semakin digeruni. Bagi penyokong Indonesia yang masih ketinggalan dalam usaha merekrut pemain keturunan mereka sendiri, kejayaan Malaysia ini pastinya menimbulkan rasa tidak puas hati. Tambahan pula, hubungan bola sepak Malaysia-Indonesia sejak kebelakangan ini agak tegang, terutamanya selepas beberapa insiden provokasi di media sosial. Setiap kali Malaysia berjaya mendapatkan pemain warisan dari Eropah, akan ada sahaja komen sinis dari sebelah sana. Mereka menuduh Malaysia membeli pemain, memalsukan dokumen atau main belakang dengan FIFA. Semua tuduhan ini lebih kepada emosi dan spekulasi semata-mata tanpa disertakan bukti kukuh. Sebenarnya apa yang terjadi pada Garces hanyalah satu lagi episod panjang fitnah yang sudah biasa dihadapi oleh pemain warisan Malaysia. Sebelum ini, João Figueiredo pernah dituduh membayar untuk mendapatkan pasport Malaysia, walhal beliau jelas mempunyai aliran berdarah Malaysia. Macam-macam cerita negatif dilemparkan fans Indonesia, namun semua itu tidak pernah terbukti. Kesemuanya berjaya menembusi skuad negara kerana dokumen mereka sah. Jika diteliti secara mendalam, serangan terhadap Garces ini berpunca daripada salah tafsir kenyataan beliau sendiri kepada media Sepanyol. Apabila Garces menyebut tentang moyang atau kakit buyut, ia sebenarnya lebih kepada ekspresi spontan, bukannya merujuk secara teknikal dokumen keturunan. Dalam budaya Latin, istilah moyang sering digunakan secara umum untuk merujuk asal-usul keluarga jauh, walaupun yang dimaksudkan sebenarnya ialah nenek atau datuk. Media Indonesia sengaja memutar belit istilah ini bagi menimbulkan persepsi negatif. Di sinilah pentingnya pemahaman konteks. Radio Gol dari Argentina sudah menjelaskan dengan tepat bahawa pertalian Garces dengan Malaysia adalah melalui neneknya. Maka tidak timbul isu perlanggaran statuta FIFA kerana artikel 7 statuta FIFA jelas membenarkan pemain mewakili negara jika mempunyai hubungan dengan ibu bapa atau datuk nenek. Isu moyang tidak relevan sama sekali dalam kes Garces dan ia hanya digunakan sebagai modal fitnah oleh pihak yang iri hati. Bagi Garces sendiri, beliau tidak terkesan dengan segala fitnah ini. Dalam satu temubual ringkas, selepas aksi debutnya, beliau menegaskan betapa bangganya menyarung jersey Malaysia. Katanya, "Saya memang tahu asal-usul keluarga saya dan ia sesuatu yang membanggakan dapat bermain untuk negara ini. Saya akan berikan segala-galanya di atas padang." Sikap profesional seperti ini menunjukkan bahawa Garces tidak mahu melayan suara sumbang, sebaliknya fokus sepenuhnya kepada karier bola sepaknya bersama Malaysia. Dari sudut pandangan yang lebih luas, isu ini sebenarnya mencerminkan betapa bola sepak Asia Tenggara kini semakin kompetitif. Malaysia sudah membina skuad yang seimbang antara pemain tempatan dan pemain warisan, manakala Indonesia juga cuba melangkah ke arah yang sama. Namun, apabila Malaysia berjaya lebih awal dalam mendapatkan pemain warisan berkualiti dari Eropah dan Amerika Latin, wujud rasa tidak puas hati yang diterjemahkan dalam bentuk fitnah dan serangan media sosial. Ia bukan sahaja mencetuskan ketegangan antara dua negara, malah menjejaskan semangat kesukanan di rantau ini. Bagi FAM, mereka perlu lebih berhati-hati dalam menangani isu seperti ini. Walaupun semua proses telah dilakukan dengan sah, komunikasi yang lebih telus boleh membantu meredakan persepsi negatif. Misalnya, FAM boleh mengeluarkan kenyataan rasmi yang memperincikan susur galur pemain warisan berdarah Malaysia tanpa menjejaskan privasi. Dengan cara itu, segala fitnah yang dilemparkan tidak akan mempunyai ruang untuk berkembang. Serangan demi serangan di media sosial harus ditangani dengan tenang. Tidak perlu membalas dengan kata-kata kesat, sebaliknya fokus kepada sokongan positif terhadap pasukan. Apa yang lebih penting adalah prestasi di padang, bukannya perang mulut di luar. Jika Malaysia terus mencatat kemenangan, segala fitnah akan tenggelam dengan sendirinya. Kes Facundo Garces ini harus dijadikan pengajaran. Dunia bola sepak moden kini penuh dengan politik, sentimen dan manipulasi media. Pemain berdarah warisan sentiasa menjadi sasaran mudah kerana asal-usul mereka boleh dipertikaikan. Selagi semua dokumen sah dan diperakui FIFA, tiada sesiapa yang berhak menafikan hak mereka untuk beraksi. Malaysia harus terus melangkah dengan yakin dan Garces wajar diberi ruang untuk membuktikan kemampuannya tanpa dihantui fitnah. Apa yang jelas, fitnah terbaru terhadap Garces hanyalah satu lagi usaha untuk menjatuhkan imej Malaysia. Sama ada ia datang daripada rasa cemburu, dendam lama atau sekadar provokasi media sosial, hakikatnya Malaysia ketika ini sedang berada di landasan betul.
Facundo Garces telah sah menjadi sebahagian daripada keluarga besar Malaysia dan beliau berhak mendapat sokongan penuh daripada rakyat. Jika beliau boleh membantu negara melangkah lebih jauh di pentas Asia, itu sudah cukup untuk membungkam segala suara sumbang dari luar.